Alright, what's up guys? Welcome to Kita United. Okay, hari ni aku nak recap mengenai perlawanan Man United menentang Athletic Bilbao hari tu. Mungkin sedikit lambat sedikit sebab aku ada beberapa urusan yang aku kena settlekan dulu. So, hari ni aku nak ulas mengenai game tersebut. Okay, in particular aku akan sentuh beberapa pemain termasuk Harry Maguire dengan Pellistri. Okay, yang dua figura ini adalah boleh dikatakan sebagai main player lah ataupun main man dalam game kali ini. So pada 6 hari bulan 8 hari tu, Man United telah bertemu Athletic Bilbao di Dublin dan Erik ten Hag telah membariskan campuran antara pemain senior dan juga pemain junior. Okay, semua orang tahu yang sehari sebelum kita ada bermain menentang RC Lens yang mana kita memenangi 3-1. Jadi ada beberapa pemain seperti Sancho telah pun membuat cameo appearance lah dalam game menentang Lens tu. Jadi dalam kali ini Erik ten Hag membariskan pemain senior seperti Tom Heaton, Victor Lindelof, Maguire, Wan-Bissaka, Christian Eriksen, Van de Beek dan juga Sancho sebagai striker. Dan selain itu dibarisi oleh pemain junior seperti Alvaro Fernandez, Facundo Pellistri, Omari Forson dan juga Dan Gore untuk melengkapkan skuad itulah. Dan perlawanan ini berakhir dengan jaringan 1-1. Okay. Perlawanan ini bagi aku boleh dikatakan sebagai balance game. Tapi dia ada beberapa insiden-insiden yang menarik lah yang aku nak cerita dengan korang. Okay, bila aku tengok line up ni kan, bila aku first time tengok line up ni, aku very positif lah. Sebab apa tau? Season EPL dah nak start. Jadi Erik ten Hag mesti memberikan semua pemain-pemain senior minit permainan yang diperlukan supaya mereka dapat bersedia lah. Jadi tindakan Erik ten Hag untuk mencampurkan pemain senior yang tak main masa lawan dengan RC Lens tu adalah satu tindakan yang bijak. Sebab ia akan memberikan mereka lebih banyak match fitness sebelum menghadapi perlawanan pertama menentang Wolves sendiri. Jadi bila aku tengok dalam line up ada Maguire, okey, bagus, supaya Maguire dapat lebih confidence ataupun dia dapat buat persediaan. Jadi aku sangat confident dan juga aku sebagai fan Man United support lah. Kita kena support walaupun dia telah buat macam-macam masalah kan sebelum ni kan, banyak buat mistake dalam game-game sebelum ni, tapi setiap kali dia dibariskan dalam squad aku akan bagi full support. Alright, aku takkan kata kenapa dia diturunkan. Okay, aku akan bagi dia full support until something happen. Maguire dalam game ni aku bagi full support bila bermulanya permainan. Jadi aku pun dekat dalam grup Telegram kita United pun ada yang kata kenapa Maguire dimainkan. Tapi aku akan beritahu. Aku akan beritahu dengan group members dalam tu, kita kena support Maguire. Kita kena bagi full support, bagi full confidence supaya dia dapat perform. Sebab dia dah diberikan kepercayaan untuk conduct defense. Jadi kita kena support dia. Dan bila bercakap pasal group Telegram ni, aku nak jemput korang yang tengok video ni untuk join group Telegram kita United. Sebab dalam ni ada ramai group members yang dalam komuniti kita United yang akan setiap hari membincangkan isu-isu semasa, bertukar-tukar pendapat mengenai apa-apa yang terjadi berkaitan dengan Man United. Jadi sekiranya korang berminat untuk join, korang boleh tengok dekat dalam description box, link ada dekat situ. So, perlawanan bermula. Semua okey. Basically semua okey. Game balance, banyak attacking daripada Man United, attacking daripada pihak Bilbao, game best, so far so good. Sampai ada satu point. Player Athletic Bilbao buat satu crossing dan Harry Maguire dengan confidentnya buat scorpion kick untuk clear ball. Kau bayangkan keadaan dalam kotak tu dalam ramai orang, kau boleh buat very poor clearance lah yang boleh digelak. Kalau masalah cakap laughable clearance. So macam sudah dia dah buat hal. Okey, dia dah buat hal. Bila aku nampak dia buat scorpion kick untuk clear ball tu, aku dah rasa macam aku dah terasa dah ni. Dah rasa tak sedap hati dah. Okey, memang dah rasa tak sedap hati tengok dia pergi game tu. Sebab aku harap sangat Harry Maguire akan beri performance yang terbaik. Tapi macam mana nak cakap? Bukan aku nak kata dia tak ada performance yang baik sebelum tu tau. Bila dia buat performance yang baik, itu adalah tugas dia. Itu aku bagi kredit kepada dia. Kalau dia buat hantaran yang tepat, dia solid defending, itu memang tugas dia dan aku bagi kredit kepada dia sebab dia buat tugas-tugas macam tu. Tapi bila dia buat benda-benda pelik macam ni,
buat clearance yang tak patut. Ini yang mendatangkan kita punya sakit jantung kan? Ini yang mendatangkan kita punya sakit jantung, sakit hati, semua ni keluar. Tapi nasib baik belum ada apa-apa lagi efek kepada gol. Tak ada jaringan dijaringkan oleh pihak Bilbao masa Scorpion kick tu. Everything tenang. Dan perlawanan diteruskan. Banyak attacking Man United yang hampir masuk ke dalam kotak. Hasil gerakan daripada Sancho, gerakan daripada Van de Beek yang bagi aku sangat-sangat awesome. Sebab apa? Sancho dengan Van de Beek kali ini diorang banyak pegang bola dan sangat confident bila pegang bola. Jadi diorang punya confidence ni memberikan aku ketenangan untuk aku lupakan pasal Maguire punya mistake sebelum tu. Jadi ia memberikan aku harapan. Mungkin Van de Beek dan juga Sancho akan capai dia punya performance yang diorang cari dalam game ni. Alright, memberikan aku positivity dan berharap positivity ni akan dapat mengalir kepada semua player-player termasuk Harry Maguire. Sampailah satu masa Harry Maguire buat satu passing yang tak patut. Dia boleh buat passing ke belakang, dia boleh pass ke Lindelof, dia boleh pass ke Tom Heaton. Tapi instead of dia buat passing yang mudah kepada Lindelof ataupun kepada Tom Heaton, dia buat outside footer, passing ke arah depan. Aku rasa dia mungkin nak cari Sancho ataupun Van de Beek, tapi end up passing tu kena intercept dari belakang. Dan worst case happen. Bilbao dapat menjaringkan gol hasil daripada mistake tu. There you go, mistake daripada Harry Maguire. And macam biasalah, Harry Maguire bila dia dah silap dia akan alamak bang, macam tu bang, kan? Sebelum-sebelum ni macam tu jugalah. Dan masih lagi macam tu. Cuma sebelum-sebelum ni dia ada lagi armband. Sekarang dah tak ada, tapi masih lagi. Okay. Athletic Bilbao menjaringkan gol hasil daripada kesilapan Harry Maguire yang gagal untuk membuat clearance ataupun memberikan simple pass kepada Lindelof ataupun Tom Heaton supaya mereka dapat kontrol balik game. Tapi itulah, aku tak tahu macam mana nak cakap. Sebab aku very confident tau. Bukanlah aku nak kata very confident, tapi aku positif. Every time sesiapa saja diturunkan, aku akan cuba beri aku punya sokongan lah. Sebab aku tahu mereka adalah player United dan aku sebagai fans, tugas aku adalah untuk menyokong player-player ni. Walaupun kita tahu dia ada track record yang tak berapa baik kan, track record yang tak berapa cantik atas padang, tapi kita sebagai fans kita kena sokong sebab dia berjuang untuk klub, dia bermain untuk klub. Tapi aku tak tahulah sejauh mana dia bermain untuk klub tu. Tapi selagi dia menyarung jersey Man United, aku akan bagi sokongan. Walaupun dia buat mistake ni, bila dia buat mistake ni kita ada hak lah untuk kita kritik, kita maki tu, kita ada hak lah kan. So aku sebagai fan yang menyokong ataupun support dia daripada mula game, aku rasa terkhianati. Sedih, kecewa, macam putus cinta lah pun ada juga. Jadi aku sedih tengok dia punya game macam tu. Jadi aku really berharap sangat something akan terjadi kepada Maguire. Bukanlah benda-benda yang buruk, tapi some positivity akan timbul dalam permainan Harry Maguire. Macam tu. Okay? Korang tahu tak kenapa aku support? Sebab apa tau? Kita tahu dia daripada season lepas, dia punya performance dia drop. Okay? Performance dia drop. Sampai satu tahap, Erik ten Hag kena ambil armband daripada dia. Turunkan dia daripada jadi kapten. Kau dah dilucutkan jawatan, kau dah diturunkan jawatan, so ia akan beri efek mental. Kau dah tak perform ni, patut kau dihukum. So basically, logically kau punya mental kau akan drop, melainkan kau dapat counter balik mental drop tu dengan memberikan performance yang terbaik. On the other side juga, kalau kita fikir secara positif, bila kau dah tak jadi captain, basically kau punya beban untuk lead team tu dah tak ada. So sepatutnya kau punya fokus is on your own game, bukan fokus untuk lead the team lagi dah. Kau sepatutnya rasa bebanan tu dah berkurang. Tapi itulah kan, mistake still terjadi juga. Jadi adakah sebenarnya captaincy ni memberikan efek kepada Harry Maguire?
ataupun dia memang dah tak kompeten dah untuk jadi defender Man United. Bukanlah tak pernah rasa, banyak kali dah rasa kan. Kalau korang rasa macam mana? Korang komen dekat bawah kan, dia still boleh diberikan peluang ataupun sepatutnya di let go. So itulah daripada Harry Maguire untuk first half ni. Dan moving forward daripada gol itu, Man United cuba attack, banyak attacking yang dilakukan, tapi itulah macam biasa, kita tak ada striker, kita banyak movement daripada bahagian midfield, tapi seperti game yang first, kita banyak pegang bola, winger banyak pegang bola, midfield banyak pegang bola, tapi chances tak dapat dicipta. Sebab kita tak ada seorang striker yang dapat mencari ruang dekat dalam kotak untuk membuat finishing. Kita tak ada player yang boleh tahu nak ada dekat mana. Number 9 yang boleh bermain menghadap teammate, attacking dekat sebelah belakang. Ia memberikan nampak satu efek kepada gameplay. Sebab kalau dalam game ni, Jadon Sancho bermain sebagai number 9. Tapi bila kalau korang tengok game tu, dia tak main secara number 9. Dia lebih kepada number 10 ataupun false 9. Dan dia banyak rotate dengan Van de Beek. Van de Beek pula memang very mobile. Dia tak duduk satu tempat. Kejap-kejap dia sebelah kanan, kejap-kejap dia pergi ke tengah support. Jadi dia banyak berpusing dengan Sancho. Jadi tak ada seorang player yang betul-betul role dia untuk buat finishing. Jadi ia telah memberikan satu masalah kepada kita untuk create chances. Sebab kita tak tahu nak bagi kat siapa. Tak ada siapa dekat dalam kotak. Jadi kita banyak bermain passing, work the ball into the box, and end up kita kena pressure, ruang dah tutup, tak ada ruang dah nak score. So itulah yang terjadi semasa first half. Bermula second half, bagi aku Man United punya defense is getting better. Bagi aku lah, tak banyak attacking daripada pihak Bilbao, dan tak banyak juga mistake daripada Harry Maguire tau. Tak banyak. Kalau compare dengan first half dengan second half, Maguire okey lah, better second half. Dan juga dalam second half ni, Erik ten Hag telah membuat beberapa penukaran pemain. Dia mengeluarkan Jadon Sancho, Van de Beek, Alvaro Fernandez dan juga Denggo. Oh, bila nak cakap pasal Denggo, actually dia perform. Dia punya position sebagai central midfield tu. Oh, korang kena watch out Denggo dengan Palestri. Okay, kejap lagi aku akan sentuh pasal Palestri. Tapi sekarang ni cerita pasal Denggo punya game. Dia punya deep tu, kadang-kadang dia duduk antara dua centre back tau. Dia duduk antara Maguire dan juga Lindelof untuk create play. Budak ni, aku rasa dia ada future dekat Man United. Dia punya awareness, walaupun dia still nampak dia buat mistake here and there, tapi dia masih muda dan dia ada awareness tentang position player, dia punya teammate dia dekat mana. And benda tu adalah satu positivity yang aku nampak. He is someone yang akan menjadi pelapis kepada barisan kreatif midfield yang kita ada. Sebab kita tahu lepas ni Eriksen mungkin dah tak lama, dan kita akan ada Mason Mount dan juga Fernandes. So the next one after Mason Mount is Denggo. Okay, jadi kita berharap sangat Erik ten Hag dapat bimbing Denggo untuk jadi pemain yang lebih baik, dan juga memberikan dia lebih banyak minit permainan dengan secara loan untuk dapatkan first 11 experience dan juga brush up dia punya performance. So Denggo, watch out guys. Okay, so kita teruskan lagi. Okay, Man United dah keluarkan Sancho, Van de Beek, Denggo dan juga Alvaro Fernandez dengan memasukkan Imran, Joe Hugill, Hannibal dan juga Johnny Evans. Selepas pertukaran ini dilakukan, Johnny Evans bermain sebagai central defense bersama dengan Maguire. Lindelof pula di-push sebelah kiri, Joe Hugill sebagai central forward, Hannibal pula bermain secara number 10, dan so far attacking semakin tajam. Dan kena pula Bilbao kena red card. Bila seorang player Athletic Bilbao kena red card, kita punya attacking dah mula lagi push up. Dan korang tengok, waktu tu Palestri, dia punya larian dia guys. Palestri every time dia dapat bola, dia macam level Garnacho tau, tapi bawah sikit. Dia punya lari laju, dia punya attacking threat dia, lama. Every time dia dapat bola, dia akan pergi forward, attack defend. Itu yang memang kita harapkan. Dia macam level of confidence macam Ronaldo, macam Ryan Giggs. Bila dapat bola, dia takkan pass lah, dia akan cuba gelecek, dia akan beat player. Itu yang kita nak daripada winger. Dan selepas sampai kepada final third, dapat buat crossing. Itu yang kita cari. Jadi game sebelum tu Garnacho kan yang buat game macam tu, tapi game kali ni Facundo Palestri. Aku harap sangat dia diberi lebih banyak minit permainan, dan aku harap dia tak di loan keluar. Aku really harap dia tak di loan keluar.
Bagi dia peluang, bagi dia minit permainan, bagi dia main dalam League Cup. Last season dia dah pergi dengan Alaves. This season kita patut simpan dia. Bagi dia bersaing dengan Anthony, bersaing dengan Jadon Sancho, bagi dia peluang. Game lawan Bilbao ni dia memang very energetic. By the way, dia main 90 minutes guys. Dia bukan sub in tau. Dia main daripada start. And non-stop running. Aku harap sangat Pellistri akan diberi peluang. Dapat 10 game, 15 game satu season is good enough. Main dalam cup game, bagi dia peluang masuk 20 minutes terakhir kan. Bila kita perlukan speed, bila kita perlukan attacking semasa defender opposition dah penat, kita attack. That is what Man United about. Kita always attack. Dan hasil daripada attacking ni, Aaron Wan-Bissaka yang juga tolong push up attacking, buat satu crossing ke dalam kotak last minute attack, crossing ke dalam kotak, dapat kepada siapa? Harry Maguire. Dapat dekat Harry Maguire dan tanduk kepada Pellistri dan score. Harry Maguire assist last goal. Alright, 2 assist daripada Harry Maguire dalam game ni. Super performance. daripada zero to hero bagi aku. Alright, walaupun first half dia sangat teruk, second half bagi aku boleh dimaafkan lah. Walaupun first half punya mistake tu tak patut dilakukan, tapi dia membalas balik, redeem balik diri dia dengan memberikan assist kepada Pellistri dan menjadikan gol terakhir untuk game tersebut. So itulah dia game lawan Bilbao. Game yang boleh dikatakan bagi aku a bit average. Tapi itu yang menunjukkan perbezaan antara kita punya first team squad dengan kita punya second team squad. Itulah dia aku punya take out daripada game Man United menentang Bilbao ni. So sekiranya korang ada apa-apa nak tambah, korang komen dekat bawah. Dan kalau korang suka dengan video ni, pastikan korang tekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa untuk join grup Telegram, link dekat dalam description box. And I'll see you in the next one. Bye bye.